أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa melimpahkan kasih sayangnya. Maka kita dapat bersua pada kali ini di dalam kapsul Ramadan. Bertemunya kita di dalam bulan Ramadan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan kenikmatan, dan bulan yang penuh dengan pahala yang berganda ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat serta warga Unimas yang dikasihi Allah sekalian, insya-Allah kapsul Ramadan pada kali ini akan membicarakan tajuk ujian sepanjang Ramadan. Para sahabat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang dibacakan sebentar tadi adalah ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157, menggambarkan betapa hidup manusia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana seseorang yang berada di dalam dewan peperiksaan, maka akan diuji dengan soalan-soalan yang diberikan setelah berapa lama dia belajar. Begitu juga dalam kehidupan kita. Akan tetapi setelah selesai ujian tersebut, maka akan keluar keputusan. Apabila keluar keputusan dan didapati diri kita gagal, bukanlah bermakna soalan itu yang salah, tetapi sebenarnya jawapan kita yang salah. Lantas kita akan belajar daripada kesilapan tersebut. Maka begitulah kehidupan. Ujian, dugaan, cabaran yang Allah berikan kepada kita tidak lain tidak bukan sebagai pelajaran bagi diri kita, sebagai untuk kita bermuhasabah, sebagai untuk kita menilik hikmah di dalam setiap perkara yang berlaku tersebut. Maka ujian sepanjang Ramadan yang akan kita bicarakan pada kali ini sudah tentu ujiannya berbeza dengan ujian Ramadan yang lalu. Kerana ujian Ramadan yang lalu mungkin kita hanya diuji dari segi lapar dan dahaga sahaja. Mungkin diuji dari segi masalah yang mungkin bagi kita masalah yang biasa kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi masalah ujian ataupun musibah yang kita hadapi pada kali ini sudah tentu berbeza. Dengan adanya PKP, dengan adanya wabak COVID-19 yang membelenggu dunia ketika ini, maka sudah tentu Ramadan pada kali ini berbeza dengan Ramadan yang lalu. Mungkin Ramadan yang lalu kita dapat sambut dengan meriah dengan adanya bazar Ramadan, dengan adanya solat tarawih berjemaah di masjid, dengan adanya bertadarus di masjid, dengan adanya iftar di masjid, iftar perdana. Begitu juga program-program kalau di Unimas, program-program anjuran college, program anjuran PITAS dan sebagainya. Tetapi kali ini berbeza. Kebanyakannya di dalam bulan Ramadan pada kali ini kita banyak menghabiskan masa di dalam rumah. Dan ada pun yang keluar tersebut mungkin nak memenuhi keperluan-keperluan harian seperti membeli makanan untuk bersahur, membeli makanan untuk berbuka. Mungkin ada juga NGO yang pergi keluar untuk menyampaikan sumbangan kepada mereka yang memerlukan juga, dan juga kepada frontliner. Maka sudah tentu ujian yang kita boleh gambarkan pada kali ini, ujian Ramadan pada kali ini berbeza dengan Ramadan yang lalu. Sebab itulah dalam kehidupan manusia ini tidak lari daripada ujian. Kerana ujian ini sudah tentu sebagaimana kita sebutkan tadi untuk mendidik manusia tersebut. Kerana di dalam kehidupan kita sebagaimana keris, sebagaimana pedang, mungkin ada adalah menonton dalam History Channel Forged in the Fire kan.
Sesungguhnya manusia itu sebagaimana keris, nak jadi tajam dia kena ditempa dulu. Dengan dipanas dengan api yang marak, lepas tu diketuk supaya dia menjadi tajam. Begitulah manusia. Maknanya ujian itu mengajar manusia untuk menjadi lebih imannya lebih berkualiti, imannya lebih kehidupannya lebih tabah diharungi, dan itulah tujuan kita di dalam dunia ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji kita. Sebab itulah kalau kita renungi, Allah SWT berfirman dalam ayat yang dibacakan di awal tadi, surah ataupun ayat yang 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang bermaksud demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Di dalam ayat ini Allah SWT menguji kita. Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dengan beberapa perkara. Antaranya yang pertama, Allah SWT akan menguji kita dengan rasa takut. Dengan rasa takut dan lapar. Takut dengan apa? Kalau kita ambil contoh sekarang, takut dijangkiti oleh virus. Kita takut apabila berhadapan dengan wabak tersebut. Kerana sekarang belum ada lagi vaksin, belum ada lagi penyembuhnya. Maka Allah SWT menguji kita. Menguji kita dengan wabak tersebut. Begitu juga dengan perasaan lapar. Mungkin bagi kita yang berkemampuan, mungkin tidak ada masalah. Mungkin kalau kita lapar, kita boleh pergi ke shopping kompleks, kita boleh pergi ke mall dan sebagainya, beli makanan. Tapi yang teruk diuji sekarang adalah mereka yang kurang berkemampuan, mereka yang miskin, mereka yang tidak mampu, dan mereka yang tidak dapat bekerja dan sebagainya. Tidak ada kerja, maka tidak adalah makanan untuk mereka terhidang di atas meja. Jadi inilah ujian yang berlaku, yang Allah sebutkan tentang rasa takut dan lapar yang disebutkan dalam ayat ini. Itu ujian yang pertama. Ujian yang kedua pula, hilanglah harta benda. Hilanglah harta benda kita, Allah akan tarik sedikit demi sedikit harta benda kita. Sebab itu kadang-kadang apabila kita hilang harta benda, banyakkan beristighfar. Banyakkan kita bersangka baik kepada Allah SWT. Mungkin harta yang hilang tersebut sebagai untuk menyucikan, mungkin sebelum ini kita mencari pendapatan melalui sumber yang tidak halal dan sebagainya. Maka perlu bagi kita untuk bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu adalah ujian harta benda kita. Mungkin ada yang motornya hilang, ada yang keretanya hilang, ada yang rumahnya kebakaran dan sebagainya. Bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah ujian, sebahagian daripada ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga pula adalah nyawa yang disayangi. Allah SWT akan menguji kita dengan nyawa. Sebab itu kalau kita tengok dalam kes COVID-19 ini, banyak daripada kalangan ahli keluarga, mungkin ada saudara mara yang dijangkiti virus COVID-19 dan ada yang sampai kehilangan nyawa. Ada yang sampai meninggal dunia. Dan ada juga yang bukan kerana wabak COVID-19 pun. Mungkin kerana penyakit yang lain pun ditarik nyawa oleh Allah SWT, dan itu adalah sebahagian ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Ramadan yang lalu berbeza dengan Ramadan sekarang. Kalau kita tengok kiri dan kanan, ada ahli keluarga yang telah pergi buat selama-lamanya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat pula, Allah SWT akan menguji kita dengan hasil tanaman. Yang ini ulama dalam kitab tafsir menyebutkan bahawa mungkin kita ada kebun, mungkin kita ada buah dan sebagainya, tapi ia tidak menumbuhkan buah, tidak menumbuhkan tanaman, tidak menumbuhkan hasil, menyebabkan kita akan diuji dari segi perusahaan kita, mungkin dari segi syarikat kita, mungkin tidak untungnya susut dan sebagainya. Itu adalah ujian yang akan kita lalui, sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT, difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Jadi ini semua adalah berupa ujian, musibah daripada Allah SWT sebagai menguji kesabaran kita. Kerana dunia ini bukanlah hanya, para sahabat sekalian, bukanlah hanya perjalanan kaki, tetapi dunia ini juga adalah perjalanan hati. Maknanya kita bukan sahaja akan diuji dengan fizikal, tapi kita juga akan diuji dengan hati kita. Bukan sahaja zahir, tapi batin kita juga akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita jangan lupa, kita kena ingat, Allah SWT tambah lagi selepas daripada ujian-ujian tersebut, Allah menyebutkan bahawa wabasyiris sabirin, dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa maksud di sini? Ada ulama tafsir menyebutkan bahawa
Berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini disebutkan dalam satu tafsir menyebutkan bahawa khabar gembira itu adalah kepada mereka orang yang sabar, dan pada akhirnya kalau Allah SWT akan membalaskannya dengan syurga. Mungkin ada yang mendepani cabaran tersebut dengan air mata, dengan darah, dengan pelbagai cara, sebab setiap orang ada ujiannya sendiri. Kita yang duduk di rumah, stay dekat rumah, ada ujian kita sendiri. Mungkin ada yang ada anak, nak jaga anak kan. Sebelum tu kita bekerja, anak mungkin hantar ke nursery, hantar ke orang tua dan sebagainya. Tapi sekarang kita sendiri jaga, mungkin ada ujiannya. Begitu juga dengan mereka yang di frontliner, dia ada ujian dia sendiri. Dia akan melalui ujian-ujian yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ujian kita berbeza. Sehingga kan ada yang lemas dalam tangisan kesedihan, payah untuk menghadapi ujian tersebut, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada kita dalam ayat yang seterusnya. Tadi Allah menyebutkan wabashirus sabirin, sebarkanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kerana apa? Kerana dalam ayat seterusnya, alladzina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang bermaksud orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami itu milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Baqarah ayat 156. Allah mengajar kepada kita, apabila kita menghadapi musibah, apabila bukan hanya perkara kematian, kadang ada yang kita faham, ada yang kita yang kurang memahami. Apabila ada kematian baru kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak. Apabila ada musibah, apabila ada ujian, apabila dugaan dan sebagainya, sebutlah kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada kita kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini. Allah menyebutkan bahawa di dalam ayat seterusnya, dalam lafaz tersebut Allah SWT membalas ganjaran yang besar kepada mereka yang sabar. Dalam keadaannya sabar, yang melafazkan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang seterusnya 157, balasan kepada mereka yang sabar. Yakni balasan kepada mereka yang sabar ini Allah menyebutkan ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Apa maksudnya? Maksudnya mereka itu mendapatkan selawat dari Rabb mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 157. Maknanya selama mereka bersabar, selama kita bersabar, selama kita sentiasa mendidik diri kita, memujuk diri kita untuk berdamai dengan takdir, dengan apa yang kita lalui, dengan musibah, dengan bebanan yang kita hadapi ini, Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mendapat selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maknanya mereka yang sabar itu akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat daripada Allah SWT ini bagaimana? Selawat daripada Allah SWT ini ulama menyatakan bahawa antaranya adalah darjat kita akan ditinggikan. Kerana setiap ujian daripada Allah SWT tidak lain tidak bukan sebagai untuk mengangkat darjat keimanan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga mereka yang sentiasa sabar ini akan diberikan hidayah serta rahmat berupa rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah balasan yang Allah berikan kepada kita dalam kita diuji dalam bulan Ramadan ini. Mungkin yang di rumahnya diuji, masuk ke dapur, masuk ke ruang tamu dan sebagainya, tangga lauk, buka peti ais dan sebagainya. Kita diuji sedemikian, tapi banyakkan bersabar. Banyakkan bersabar kerana mereka bersabar ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan selawat daripada Allah SWT. Kehidupannya disejahterakan, kehidupannya diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupannya akan diberi ketenteraman. Sebagaimana orang yang kita boleh umpamakan mereka yang tenang ini adalah mereka yang, sebagai contoh, orang yang jaga parking. Sebab apa? Orang yang jaga parking ini kehidupannya begitu sahaja, kehidupannya tenang. Kereta banyak datang, penuh tempat parking tersebut, dia relax je, brother relax. Dia relax brother relax. Dia tak rasa gah pun, dia tak rasa hebat pun, dia tak rasa bangga sekalipun.
Dan begitu juga apabila kereta keluar satu demi satu sehingga kosong tempat parking tersebut, penjaga parking tu relax je. Dia macam biasa, dia tak rasa kehilangan, dia tak rasa sedih. Sebab apa? Sebab dia tahu kereta yang masuk parking, yang keluar parking tersebut hanyalah amanah yang diberikan oleh majikannya oleh tuannya untuk menjaga sahaja. Maknanya dia sedar diri, dia hanya menjaga amanah tersebut. Jadi begitulah manusia yang bersabar dengan Allah SWT. Dia tahu kehilangan harta benda, ujian dan sebagainya itu, Allah tarik beberapa nikmat, Allah berikan rezeki dan sebagainya. Dia seperti maintain je. Dia tidak menjadi seorang riak, tidak menjadi seorang yang ujub, tidak menjadi seorang yang membangga diri. Dia sedar bahawa ini semua adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini para sahabat sekalian, begitulah juga mereka yang bersabar ini, Allah akan sentiasa beri hidayah, Allah akan sentiasa beri bimbingan, Allah akan sentiasa memberi taufik kepada kita. Jadi di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, perbanyakkanlah diri kita untuk berebut di dalam mengamalkan kehidupan yang boleh kita katakan dalam kehidupan yang hidup secara Islamik. Masuk waktu solat, kita solat dalam keadaan kita dapat pergi ke masjid, tidak dapat pergi ke surau dan sebagainya. Dirikanlah solat di rumah masing-masing. Perbanyakkan muhasabah diri, perbanyakkan koreksi diri. Mudah-mudahan ujian sepanjang Ramadan ini, ujian yang kita lalui ini dapat kita tempuh dengan keimanan. Selama mana kita yakin kepada Allah Subhanahu Taala, selama mana kita yakin bahawa Allah Subhanahu Taala yang berkuasa ke atas segalanya, maka insya-Allah kehidupan yang kita ada ini akan lalui dengan sebaiknya. Jadi insya-Allah mungkin ada daripada kalangan pelajar warga Unimas yang telah kembali ke pangkuan keluarga. Alhamdulillah, mudah-mudahan perjalanan selamat pergi, selamat sampai kepada kedua orang tua yang masih stay di kampus, yang masih stay di luar. Jaga diri dengan ikut arahan daripada pihak-pihak yang berwajib, dan mudah-mudahan dengan usaha yang kita lakukan ini, perjuangan kita ini, PM Madah, perjuangan kita tu belum lagi menang. Betul, kita belum lagi menang, tetapi dalam kita belum menang ini, sama-sama kita banyakkan berdoa. Mudah-mudahan kehidupan kita kembali kepada yang lebih normal, kembali kepada yang lebih baik. Mudah-mudahan akan memberikan kebaikan untuk diri kita, kepada masyarakat dan juga kepada agama, insya-Allah. Jadi yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk itu disandarkan di atas kelemahan saya sebagai manusia. Dan sebagai akhirnya moto kita bulan Ramadan, saya sering ulang, tingkatkan ibadah, kurangkan juadah, sebarkan sedekah, yang penting duduk di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.